Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zahir Mirzali daripada Kuala 7. Hari ini akan membentangkan tentang peningkatan harga beras di Malaysia. Saya Anas Ifam Yusuzam, nama matrik saya ialah 292361. Pertama sekali latar belakang kepada kajian kami. Pertama sekali, kajian ini adalah berkaitan peningkatan harga beras di Malaysia yang secara langsung telah menyebabkan peningkatan dalam kos sara hidup rakyat tempatan. Beras adalah komponen penting dalam landscape pertanian Malaysia kerana nasi iaitu makanan ruci rakyat Malaysia yang dihasilkan menggunakan beras. Selain itu, jumlah bekalan beras dalam negara yang perlu diberi tumpuan agar bekalan beras yang tersedia mampu menampung permintaan rakyat yang menjadikan beras sebagai salah satu bahan mentah yang menyediakan makanan harian. Selain itu, kestabilan kuantiti beras yang dapat dihasilkan dalam negara juga perlu konsisten bagi menjamin dan memacu pertumbuhan ekonomi negara kerana beras merupakan salah satu tanaman komoditi di Malaysia dan juga merupakan salah satu penyumbang utama kepada KDNK negara di dalam bidang pertanian. Agensi yang terlibat dalam pembangunan produktiviti pengeluaran beras iaitu Lembaga Kemajuan Pertanian Muda iaitu MADA perlu memainkan peranan penting dalam meningkatkan produktiviti pengeluaran beras. Ini kerana kekurangan bekalan makanan merupakan antara faktor utama yang menjadi penyebab kepada peningkatan harga beras dalam negara dan membawa kepada peningkatan kos sara hidup yang membebankan rakyat dalam negara. Objektif kajian kami mempunyai 4 objektif. Yang pertama adalah menganalisis perubahan harga beras dari Mac 2020 hingga Julai 2020. Seterusnya, mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan harga beras di Malaysia, mengenal pasti dasar-dasar kerjaan yang dilaksanakan bagi mengatasi peningkatan harga beras di Malaysia, dan yang terakhir adalah membandingkan isu peningkatan harga beras di Malaysia dan Indonesia. Okey, untuk faktor-faktor yang meningkatkan harga beras. So, peningkatan harga beras ni adalah satu fenomena yang rumit yang dipengaruhi oleh pelbagai elemen daripada banyak industri. So, fenomena ini bukan sahaja memberi impak kepada ekonomi, tapi ia juga memberi pengaruh yang langsung kepada masyarakat, khususnya kepada mereka yang bergantung kepada beras ni sebagai bekalan utama mereka. So, untuk faktor yang pertama adalah perubahan cuaca. So, corak cuaca yang tidak menentu seperti banjir, kemarau dan yang lain boleh membahayakan urusan penuaian padi dan membawa kepada pengurangan pengeluaran. Jadi, keadaan cuaca yang melampau ini tak boleh dijangka boleh mengurangkan bekalan beras. So, berlakunya lebihan permintaan menyebabkan harga dia meningkat untuk mengimbangi kekurangan itu. So, untuk faktor yang kedua adalah kenaikan kos pengeluaran. So, kos baja, kos rasun serangga dan gaji buruh pertanian semakin meningkat dalam sektor pertanian, terutamanya dalam kegiatan menanam padi. So, harga beras ni ditingkatkan dengan alasan mendapatkan pulangan yang lebih bagi membiayai peningkatan kos pengeluaran dan memastikan keuntungan jangka masa panjang. So, untuk faktor yang terakhir, ketidakstabilan pasaran antarabangsa. So, ketidakstabilan pasaran antarabangsa merupakan aspek yang menjadi faktor kepada peranan besar dalam mempengaruhi dinamik harga beras. So, turun naik permintaan dan penawaran global, keadaan iklim yang tidak diketahui, geopolitik dan dasar perdagangan, spekulasi pasaran dan perubahan dalam dasar pertukaran mata wang boleh memberi kesan kepada harga beras di pasaran tempatan. So, secara keseluruhannya, kenaikan harga beras di Malaysia ni secara langsung dikaitkan dengan variasi cuaca yang tidak dijangka, peningkatan kos pengeluaran pertanian dan ketidaktentuan pasaran di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Imam Hashim, nombor matrik 292481, dan saya akan menerangkan tentang 7.0 iaitu langkah-langkah untuk meningkatkan pengeluaran beras di Malaysia. Saya menyenaraikan 3 jenis langkah. Yang pertamanya ialah pengurusan air yang baik dan teratur. Bagi pengurusan air ini, saya memberi pengaliran air seperti pengairan titis dan banjir terkawal. Bagi melaksanakan teknik pengairan yang cekap seperti pengairan titisan ini, ianya boleh membantu untuk menjimatkan air dan memberikan kawalan yang tepat ke atas jumlah air yang akan dihantar ke sawah. Yang kedua ialah
penggunaan jenis benih yang dibangunkan semula. Penggunaan jenis benih ini dilakukan menggunakan jenis benih yang telah di R&D-kan oleh farma dan syarikat-syarikat yang berkaitan. Akhir sekali ialah dengan menggunakan kawalan haiwan atau lebih dikenali sebagai pengurusan perosak bersepadu IPM untuk mengawal serangga-serangga dan haiwan-haiwan perosak di kawasan sawah. Ini dapat meningkatkan lagi pengeluaran beras di negara kita. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Syamil Aiman Syazwan, nombor metrik 296208. Saya akan menerangkan tentang dasar kerajaan untuk menangani kenaikan harga beras di Malaysia. Definisi dasar kerajaan ialah prinsip, haluan, sikap, pandangan serta pegangan secara kolektif yang diambil dan dilaksanakan oleh pihak pemerintah untuk menangani masalah yang dihadapi atau untuk memajukan negara. Dasar kerajaan ini bertujuan untuk mengawal harga beras putih tempatan di Malaysia. Antaranya adalah subsidi beras. Subsidi beras, kerajaan akan memberi subsidi kepada pengeluar-pengeluar beras yang bertujuan untuk mengurangkan kos pengeluaran beras putih. Dengan kurangnya kos pengeluaran beras, maka pengeluar akan menjual beras pada harga yang lebih rendah. Yang kedua ialah pengimportan beras. Kerajaan akan mengimport beras dari negara-negara luar seperti Kemboja, Myanmar, Vietnam, Pakistan dan Thailand. Apabila kerajaan mengimport beras, maka bekalan beras putih di Malaysia tidak terhad. Maka harga bekalan beras tidak akan melambung tinggi. Yang kedua ialah pemantauan harga. Di Malaysia terdapat agensi-agensi yang akan memantau harga beras di kedai-kedai runcit supaya penjual tidak mengambil kesempatan dengan kurangnya bekalan beras untuk meletakkan dengan harga yang terlampau. Yang keempat ialah tingkatkan bekalan beras pembekal. Kerajaan akan mengarahkan pertubuhan ataupun badan-badan yang berkaitan dengan beras untuk meningkatkan ataupun menambahkan tambahan beras mereka. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Mustaqim, bernombor matriks 292691. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang kajian yang telah dilakukan oleh grup saya, iaitu kajian berkaitan peningkatan harga beras di Malaysia dan juga kesan terhadap kos sara hidup. Okey, bahagian yang saya akan bentangkan ini adalah bahagian perbandingan, iaitu perbandingan antara perubahan harga beras di Malaysia dan juga di Indonesia. Jadual ni menunjukkan perubahan harga beras di Malaysia dan di Indonesia dalam tempoh 5 bulan, iaitu Mac hingga ke Julai tahun 2020. Okey, dalam jadual ni saya dah letak comparison ataupun perbandingan harga dari segi RM dan juga rupiah. Rupiah tu saya telah tukarkan ke ringgit Malaysia untuk membuatkan proses perbandingan lebih mudah. Berdasarkan rajah ataupun graf garis ni dapat dilihat perubahan harga ataupun perubahan harga beras Indonesia lebih ketara daripada perubahan harga beras di Malaysia. Dan tidak dinafikan juga harga beras di Indonesia dalam RM, dalam ringgit Malaysia, lebih tinggi jika dibandingkan di Malaysia pada 4 bulan yang telah dikaji, iaitu Mac, April, Mei dan juga Julai. Dari rajah tadi juga kita dapat lihat yang harga beras di Indonesia meningkat. Sebab yang pertama yang saya perolehi adalah kerana dari tahun 2019 ke tahun 2020, Indonesia mengalami perkembangan ataupun peningkatan dalam jumlah rakyat Indonesia tu. Selain pada tu, COVID-19, wabak COVID-19 pada tahun 2020 yang telah menyebabkan atau menyukarkan kerja-kerja penuaian hasil padi. Apakah yang telah dilakukan oleh kerajaan Indonesia untuk melaksanakan import beras? Dia akan dapat menampung kekurangan stok beras pada tahun tu yang menyebabkan harga meningkat. Selain daripada tu, pendekatan yang bukan mensasarkan harga beras, dia mengambil pendekatan kos sara hidup.
dia tahu sekarang ni harga beras mahal, jadi kos sara hidup meningkat. Jadi bagi membantu membasmi kos sara hidup meningkat tu, dia kerajaan Indonesia ni, menteri dia lah, Menteri Perdagangan dia, memperkenalkan pasar murah dan program bantuan memberi 10 kilogram beras kepada setiap keluarga. Dan inisiatif kebajikan dia ni secara tak langsung telah memanfaatkan sebanyak 21.3 juta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Shah bin Muhammad Nafi, nombor metrik 291940. Sebenarnya, peningkatan harga beras adalah isu kompleks yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor, termasuklah perubahan iklim, dinamik bekalan dan permintaan serta dasar perdagangan negara pengekspor dan pengimport. Oleh itu, kerajaan haruslah memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah peningkatan harga beras dalam negara. Antara peranan yang boleh dimainkan oleh kerajaan bagi mengatasi masalah ini adalah meningkatkan subsidi beras kepada petani-petani. Yang kedua, meningkatkan import beras dari negara luar dalam kuantiti yang banyak. Dan yang ketiga, melaksanakan pemantauan harga. Agensi-agensi kerajaan seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna serta Lembaga Padi dan Beras Negara perlu memantau harga beras secara berterusan untuk mengelakkan permintaan harga yang tidak muhasabah. Kerajaan Malaysia juga perlu menetapkan harga maksimum atau mengeluarkan dasar-dasar untuk mengelakkan peniaga menaikkan harga secara berleluasa. Tindakan undang-undang boleh diambil terhadap peniaga yang menaikkan harga secara melampau. Sekian, terima kasih.